الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا masuk golongan yang sangat sedikit ni. Dengan cara apa? Dengan cara lihat, rasa, lihat dan rasa segala nikmat ni Allah beri. Sama ada nikmat ni kita bertengok macam makan minum, atau nikmat ni kita boleh rasa seperti hati yang tenang. Taat yang dapat dilakukan. Itu adalah nikmat-nikmat yang besar kalau kita tahulah. Jadi ulang-ulanglah ingatkan diri, hendaklah engkau bersyukur. Ulang-ulanglah ingatkan diri, hendaklah engkau bersyukur. Ulang-ulanglah ingatkan diri, adakah engkau bersyukur. Kalau tidak, rugi. Apa yang rugi? Satu, terdapat pahala syukur. Apa lagi? Allah tak tambah nikmat yang taat, yang baik, yang umur tadi Allah tak tambah. Kenapa? Dia tak bagi syarat, dia tak buat syarat untuk Allah tambah nikmat. Apa dia? Dia letakkan syukur itu benda yang pertama dalam hidup dia. Itu nak kena syukur. Rasa dalam hati, cakap dengan lidah, rasa tunggu-tunggu terima kasih dengan Allah. Okey, kita sebut lagi, baca lagi. Kita baca kat mana? Ingat tak? Tu ke? Nombor 8. Sunat azan. Nombor 8. Oh ni. Okey. Dah tanda dah ni. Nombor 8 dah sebut dah. Belum. Melakukan taswib. Taswib. Semasa azan subuh. Apa makna melakukan taswib? Dia menyebut as-salatu khairum minan naum. Tu. Itu nama taswib. Nama ni dengar, tapi nama apa tak tahu. Nama dia taswib. As-salatu khairum minan naum. Lepas apa? Lepas hayyalal falah. Hayyalal falah. Lepas tu. Solat subuh. Lepas tu. Sebut. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Dengar tak dekat Mekah orang azan 2 kali? Perasan tak? Mekah selalu subuh dia 5.30 kot. 5 lebih lah, 5 pukul 5.30. Kat sana pukul 2 dah nampak dah. Kalau duduk depan hotel, pukul 2 pagi tu. Kalau dia dekat hotel jalan Mispilah tu, nampak berderu orang pergi subuh. Pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi orang pergi subuh. Dekat sini kalau masa bintit, kalau azan 5.40, 5.50, 5.30 tak ada orang lagi. Tapi kat sana memang orang cukup bersemangat. Pukul 2 pagi orang dah jalan, dia semua nak jalan. Dua-dua orang pergi masjid. Nanti pukul 4 lebih nanti dengar dia azan. Nanti pukul waktu subuh dengar azan lagi sekali. Dan subuh ini mereka menyebut, macam mana kita juga, mereka menyebut satu kataan nama taswib. Apa dia? As-salatu khairum minan naum. Apa dia? As-salah. Solat itu khair. Apa khair? Kaifa halauka ana bi khair. Khair ni apa? Baik. Ahmad khair. Khair ni kebaikan, kebajikan. Khair. As-salatu khair. Solat itu lebih baik minan naum, daripada naum. Naum ni apa? Naum tidur.
Dikumandangkan dekat atas ni. Banding solat dengan tidur, baik solat. Baik solat. Baik solat. Jadi dikejutkan mereka ni dengan panggilan as-salatu khairum minan naum. Minan naum. Perkataan as-salatu khairum minan naum inilah nama dia taswib. Tapi kalau azan zuhur tak ada, azan asar tak ada, azan maghrib tak ada, azan isyak tak ada. Sebab selalunya waktu tu orang tak tidur. Dia yang sunat tidur ni sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Qailullah tu sebelum zuhur. Sebelum zuhur tu lelap sekejap. Dan Imam Ghazali kata niatkanlah agar engkau boleh bangun malam. Dia kata kalau kau lelap sebelum zuhur, Imam Ghazali kata dalam Minhajul Abidin, tapi kau tak bangun malam, macam kau bangun sahur, tapi kau tak puasa. Contoh dia gitu. Kalau kau lelap kerja sebelum zuhur, tapi malam kau tak bangun, macam kau bangun sahur, tapi tak puasa. Jadi tenaga tu, tempat nak diberi tenaga tu, tidur kejap sebelum zuhur. Zuhur kau apa? 1.20 lah kata kan. Lebih kurang 1.20 lah kot. 18. 18. Tidurlah 12.30 tu, 12 tu tak kisahlah. Tapi kalau tidur pukul 9 sampai pukul 1, itu bukan kailulah, itu membutalah. Lama tidur. 4 jam. Tapi kalau kita pergi Mekah kan, time pukul 9 tu orang tawaf paling kurang time pukul 9. Sebab apa? Orang balik tidur. Kadang-kadang pukul tidur mata pukul 3 pagi, 2 pagi, 1 pagi pergi masjid. Ingat nak tawaf sunat. Ramai juga orang. 1 pagi pun nampak orang ramai. Jadi kailulah tu Imam Ghazali kata kau lelap sekejap lah. Kalau guru kata, dia kata sekitar setengah jam. Yang paling bagus ni setengah jam je. Kalau waktu kita lah, orang kata faktor umur ni dia membedakan diri masing-masing lah. Ada orang dia tak boleh tidur malam, siang dia ngantuk. Terutama ada orang tak boleh tidur malam, siang tak ngantuk. Ada orang payah nak tidur. Ada juga saya dengar ada orang 6 bulan tak tidur langsung. Tak tahu sakit apa. Dia tak boleh lelap, tak tahu. Kalau hantar hospital ni, dia hantar bagai psikiatrik. Dia selalu punca tak tidur malam ni ada masalah negara lah yang perlu diselesaikan. Masalah tu membelenggu hidup dia. Tu kadang dia tidur dia tak berapa nak elok lah. Lepas tu bila tak tidur malam ni ada doa yang Nabi ajar kan. Ada doa kan. Tengoklah internet tu apa doa tu, saya pun tak hafal doa tu. Saya tak pernah tak tidur malam pula setakat ni. Letak je jalan. Tiap dengkul ni. Ada tu. Nanti cari-cari dia doa tu. Okey. Sebut apa? As-salatu khairum minan naum. Selepas hayya 'alal falah. Dulu pernah tengok tak orang buat? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada orang macam ni. Orang dulu. Lepas tu, buku ni, dicium, dia kucuk. Lepas tu dia sapu pada, dia baca apa? Saya tanya tau. Saya nampak ada kawan tablik buat dekat surau. Saya tanya kawan tablik ni, bang, abang baca apa kan? Dia kata ini adalah sunnah dia. Sunnah daripada guru dia ajar. Marhaban qurrata a'yun bika ya Rasulillah. Dia kata mengelakkan mata itu rosak dan mengelakkan mata itu buta. Tu yang dulu ramai orang buat. Sekarang ni kita tengok tak ada orang buat. Kamu macam dulu kan orang baca kan ya amana qaifil amina limana qaf. Kami dulu belajar doa ni dengan ustaz ni, ustaz kaum baru. Pak Yazid
Ya amana qaifi itu macam ramai. Amina limana qaf. Ya amana qaifi saliman minal qaf. Ya amana qaifi najinan minal qaf. Macam itulah. Ni kami dulu bila budak-budak kan 20 lebih baca ya aman, ya aman tu bukit aman dia kata. Ya aman. Payah sini dia kalau ajar orang dia anggap macam anak dia je. Kalau dia nak marah dia marah. Kalau dia geram dia marah dia marah. Tak kira. Tapi nak murid dia sayang kat dia. Nak murid sayang kat dia. Payah dia memang nak murid sayang kat dia. Belanja dia makan apa benda sayang macam bapak sayang. Betul. Aku dia ajar tu doa tu ya amanah qaifil. Ingat lagi perkataan dia Dia kata sekarang ni muda tak ada ingat apa. Nanti dia kata dah berumur, nanti kau berumur macam Pak Yadin ni dia kata macam-macam datang kat hati kau. Takut, bimbang, itu, gini, macam-macam lah. Tu dia kata lepas mayang jangan lupa sapu muka, umbun-umbun, sapu muka. Ya Allah, hilangkan aku ketakutan dan kedukecitaan. Kalau ada kitab kata ketakutan, kedukecitaan. Sapu muka. Masa lepas mayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada depan, sapu muka, letak tangan ni, dia kata kat ubun-ubun. Ya Allah, hilangkan aku ketakutan dan kedukecitaan. Saya lagi lepas solat. Dia ajarlah dulu kami gitulah. Kata kalau ada mazhab lain, dia kata tak sunat. Tapi pada mazhab Syafi'i sunat. Kenapa? Nabi pernah buat dan sahabat-sahabat dengar, Nabi membaca bahasa Melayu dia gitulah. Moga-moga terhindarlah kita daripada ketakutan, terhindarlah kita daripada kesedihan, kedukecitaan. Apa lagi yang menghilangkan dukacita? Antaranya apa? Apa lagi? Baca ya aman qaifil. Lepas tu sapu muka lepas solat, baca doa tadi. Lagi Nabi kata apa? Banyakkan dah. Dan Allah akan bergantikan duka cita dia dengan keceriaan. Tu ada satu hadis. Banyakkan macam apa? Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa wal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon taubat ampun daripada Allah yang Maha Agung. Allazi la ilaha illa, yang tiada Tuhan melainkan Dia. Hayyul Qayyum, yang guru-guru saya dengar lama dah guru Ustaz cakap. Baca Hayyul Qayyum paling tepat. Baca Hayyul Qayyum pun tak apa, dia kata. Tapi tepat. Arwah Ustaz Maknum dulu dah lama cakap. Sebelum ada WhatsApp dia cakap lah kami tu. Hayyul Qayyum. Dengan kuliah Ustaz Nagwi Syria pun kata Hayyul Qayyum. Kalau dengar Imam Rosli Rahil Travel pun kata baca Hayyul Qayyum. Hayyul Qayyum, yang hidup, berdiri dengan sendirinya. Puji Allah. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat dengannya. Baca tu banyak-banyak. Faham makna. Mesti faham makna. Tak faham tak boleh. Mesti faham makna. La ilaha illallah astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca faham makna, baca banyak kali, baca banyak kali, baca banyak kali, baca banyak kali. Faham makna, rasa dalam hati. Maka Allah akan beri jalan keluar pada masalah dia dan Allah akan menggantikan kedukecitaan itu kepada keceriaan. Ini cara-cara nak hilangkan kesedihan lah. Ramai umur-umur macam kita ni, ramai yang ada rasa macam tu kadang-kadang. Nombor 9 apa dia? Letakkan jari-jari tangan, hujung jari telunjuk, kedua-dua telinga. Ketika azan saja. Qomat tidak. Qomat tidak. Qomat jangan qomat begini. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Bukan. Ketika azan saja. Dengan tujuan untuk meninggikan suara.
Tujuan dia ni, ulama kata nak kuatkan suara dia. Hayya 'alas solah, dia kena tekan. Dia akan kuatkan suara dia. Sebab tu kita kalau dengar orang baca Quran kan. Ya. Kalau boleh nak agam ni kat telinga, tapi takut tak boleh buka. Dia mudah tanggal. Okey, online dengar suara tak? Dengar Ustaz? Dengar Ustaz. Ya, Jelas. dengar Ustaz. Kita tengok orang musabakah kan, nampak tak dia baca? Dia mula baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ni confirm musabakah ni. Tak payah tengok TV. Siapa mati ni tak payah. Ni musabakah. Memang teknik orang baca gitu tau. Bismillah. Ni confirm musabakah. Tapi bila dia nak pitching, dia nak tinggi, dia buat macam mana? Saya pun tak pandai lah pasal Taranum ni. Dia tarik je apa tu, dia pegang sini. Kau siap. Kau jangan dekat tu, dia naik share. Dia naik share. Wallahi gini-gini boleh ni. Apa tujuan dia tak tinggal ni? Tinggi suara. Tinggi suara. Sini kan ramai Korea. Wakil-wakil kapal bidan. Ramai kan? Bertanding dapat nombor 1. Dia tak ada mula-mula dia buat sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak ada. Mula-mula dia slow je, tunduk je. Bismillah. Ada letak air kat tepi pun ada. Minum sikit. Baca. Saya suka tengok. Sekarang tak ada dalam TV. Tak ada musabakah. Ada. Dah ada dah. Online. Online dah dulu. Ada. Ada keluar TV. Tak tahulah. Dulu pernah pergi, saya dengan Omar pernah pergi PWTC. Mata-mata je nak duduk mana kan? Nak masuk TV ni. Duduk sini, tengok tak masuk TV. TV ambil belah sana. TV ambil orang datang baju selondon tau. Ini makcik-makcik daripada masjid mana buat rombongan. Baju biru, belah sini baju kuning. Duduk sama-sama. Yang tu dia ambil masuk TV. Kita kat ujung ni tengok TV tak ada orang muka aku. Sebelum tu dia bagi taklimat. Tuan-tuan dikenaki tidak bercakap masa orang baca Quran dan hendaklah menunjukkan muka yang kusyuk. Kenapa? Nak masuk TV. Maknanya kalau masuk TV dia diam dan cakap, muka kita lah. Lama dah tak ada. Tidak disunatkan yang azan untuk dirinya saja. Okey. Kita balik rumah pukul 2 dan sembang Zuhur. Sunat nak azan. Maka kita azan untuk diri kita. Kita tak pernah buat ni. Jadi buat macam mana? Berdiri je. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Azan itu je. Jangan gawar. Tapi kalau azan untuk bagi orang yang dengar, dekat surau ke, kat masjid ke, tak kira ada mic ke tidak, sunat letak ibu jari ni letak dekat telinga. Jari telunjuk ni letak telinga ni. Letak kat telinga. Tutup telinga ni, tutup telinga. Hayya 'alas solah, tutup telinga. Gitu. Apa dalil hadis daripada Abu Juhaifah dengan lafaz aku melihat Bilal berazan dan memutarkan mulut di kesana sini. Mutar mulut tu ni. Kanan kiri. Hayya 'alas solah. Hayya 'alas solah kanan. Hayya 'alal falah kiri. Hayya 'alal falah kiri. Memutar mulut ke sana sini dan aku melihat serta kedua jarinya di telinga dia. Kedua jari dia di telinga dia. Di telinganya. Itu dijadikan hukum sunat. Kenapa? Bilal itu buat. Dan Rasulullah tak pernah tegur.
Kenapa kita boleh buat? Sahabat ibarat bintang di langit. Siapa dah ikut, dia dapat petunjuk, Nabi kata. Sahabat ibarat bintang di langit. Bintang ni dia buat petunjuk. Jalan arah utara, jalan arah mana. Orang duduk di jalan, di musafir, dia tengok bintang. Malam hari tengok bintang, dia jumpa arah. Nak pergi mana. Sahabat ibarat bintang di langit. Siapa yang ikut, dia akan dapat petunjuk. Nabi kata itu. Jadi Bilal bin Rabah ini juga ada sahabat Rasulullah SAW yang terompahnya telah ada di syurga. Ulama kata kalau cantik ni syarat ke syurga, Bilal bin Rabah tak masuk syurga. Tapi sebab bukan cantik ni syarat ke syurga, iman itu syarat ke syurga. Dia telah membeli syurga dengan siksaan yang sangat berat. Bilal bin Rabah. Rasulullah lantik dia jadi muazzin. Jadi Bilal, kita panggil Bilal sepenuh nama dia. Jadi apa yang dia buat itu mencontoh kepada sunat di dalam azan. Apa? Mulut dia berputar ke kiri kanan waktu hayya solah hayya falah, dan dia meletakkan kedua jarinya di telinga dia. Dan ulama dulu kata jari itu adalah jari telunjuk, bukan macam ni. Ada orang azan dia buat macam ni, dia tutup sini. Bukan macam ni, bukan. Jari mana telunjuk? Letak kat sini, kita azan. Dapat sunat meletakkan jari. Jari telunjuk, ni jari telunjuk. Bukan macam ni. Tapi orang musabakah tu kerana dia tengok macam ni. Dia nak nampak tangan ni. Dia musabakah ni yang sedap. Indonesia, Thailand, Singapura. Tu je sedap lah. Orang yang lain tu lampu dia tak berapa cantik. Kalau orang Malaysia pandai. Ibu jari. Telunjuk lah. Telunjuk dekat, bukan. Telunjuk. Kat lubang. Lubang kan? Bukan itu. Ni. Lubang ni. Dulu tangan. Ni, letak sini. Ni letak kat lubang. Kat lubang telinga. Hayya ala solat. Kat lubang telinga. Tekan kat lubang telinga. Hayya ala solat. Itu cara azan lah. Tutup lubang telinga. Bukan ini macam. Ini macam kaki tutup. Ni lah. Kan? Ni. Pelunjuk. Bukan ini macam. Ini macam kasih tutup. Kasih tutup telinga. Jangan buat ini macam. Ini macam. Ya Allah soalah. Orang tengok tu belajar. Mana dia belajar ni? Ni ustaz tu belajar kapal medan ni lah. Bukan. Ini macam. Guru kata anak telinga ni. Tolak ni. Ya Allah soalah. Adalah kebaikan dia. Orang kulit hitam, dia memang mempunyai suara yang bagus tau. Cuba tengok yang nyanyi-nyanyi jazz ni sekarang ni lah. Dengan backup singer kan. Backup singer Scorpion ke apa benda rock ke main orkestra. Kalau backup singer dia, penyanyi latar dia, selalunya orang-orang kulit hitam. Memang Allah jadikan orang kulit hitam ni istimewa dia, suara dia sedap. Dia kuat. Orang kuat lari semua kulit hitam. Orang kuat lari. Orang kuat lari. Marathon ke apa benda ke, memang orang ni, orang bahasa ni yang jadi. Itu memang kulit hitam ni kuat. Jadi kalau atas kulit hitam tak apa. Kalau kulit putih ni tak kuat. Kulit putih macam saya ni, muka sepet, mata sepet ni tak kuat. Dia orang kulit hitam ni kuat. Tengok pemain-pemain kelab-kelab bola sepak dia punya penyari gol banyak orang kulit hitam. Ni Bilal bin Rabah ni orang kulit hitam. Dia orang Habsyi. Habsyah. Dia orang Habsyah. Itu yang bunuh Sayyidina Hamzah tu, apa nama dia? Wasi. Wasi ni pun orang kulit hitam. Hindun upah dia. Hindun kata, kau bunuh Sayyidina Hamzah ni, aku bebaskan kau daripada hamba. Jadi dia orang kulit hitam ni, dia pakar bidang ni. Lembing-lembing ni. Dia ambil tombak tu, dia tombaknya, dia lembingnya Sayyidina Hamzah ni. Kata Rasulullah ni menangis cerita kisah. Tengok bapa selalu dia.
kena toreh dada hati kena keluarkan. Gitulah kisah dia. Masa perang apa? Perang Uhud, perang Badar, gitulah. Lepas tu orang kulit hitam ni dia tak perlu rasa orang negro ke orang apa. Dia tak perlu rasa rendah diri lah. Mulianya dia, orang macam dia ni apa syurga dah. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Bila nak meninggal, dia kata apa? Apa antara mulut dia kalau cakap apa? Ya Allah, aku rindu, aku rindu, aku rindu. Dia nampak dalam hati. Dia rindu nak jumpa siapa? Dia nak jumpa Nabi. Dia tahu kalau dia mati, dia jumpa Nabi. Aku rindu, aku rindu, aku rindu. Dia kata. Ni orang-orang beriman dahsyat. Dahsyat. Dia otak dia Nabi, Nabi, Nabi. Sayang dia Nabi, Nabi, Nabi. Rindu dia Nabi, Nabi, Nabi. Tu manusia ni paling sayang lah. Layaklah mereka ni diletakkan Allah dalam syurga. Kaki dah berjalan kat syurga, badan kat dunia lagi. Kaki dah berjalan. Bila kaki dah berjalan, confirm dah masuk syurga. Baguslah begitu. Orang yang mendengar azan hendaklah diam. Diam. Kalau bercakap hukum ni makruh, hukum tak haram, tapi makruh. Dan mengulangi apa yang disebut oleh muazzin. Muazzin sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dia kena ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muazzin sebut lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu maksud mengulangi. Asyhadu an la ilaha illallah. Diulang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ulang lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulang lagi. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ulang lagi. Tetapi bila muazzin menyebut hayya 'alas solah, kalau ulang, kalau kata hayya 'alas solah, katalah la haula wala quwata illa billah. Bila muazzin sebut hayya 'alal falah, katalah la haula wala quwata illa billah. Begitu juga ketika takbir. As-salatu khairum minan naum. Jangan tanya bang, apa nak jawab bang? Kita tanya abang kat rumah. Bang, tu apa jawab bang? As-salatu khairum minan naum. Apa jawab bang? Mana aku tahu kau pergi masjid, aku tak pergi masjid, aku hantar kau aja. Kau tak belajar, kau belajar kan? Kau belajar lah aku. Okey, abang jawab macam ni tau. Sadaqta wa bararta. Besok pergi masjid, standby. Okey, jaga-jaga. Imam nak kata as-salatu khairum minan naum. Kita ready jawab apa? Sadaqta wa bararta. Sadaqta. Benarlah engkau, wahai Bilal. Engkau telah membuat perkara yang baik. Apa benda? Kau kejut orang tidur. Bilal kata semayang tu lebih baik tidur. Semayang tu lebih baik tidur. Maka kita jawab, benarlah engkau Bilal. Engkau telah buat perkara kebaikan. Barakta. Sadaqta, benar. Barakta, engkau telah membuat perkara kebaikan atau kebajikan. Apa dia? Engkau kejut orang tidur. Okey, nanti besok kita jawab. Dah belajar ni. Sadaqta wa barakta. Kau payah. Yang pendek kan jawapannya pendek. Ada jawapannya panjang. Apa dia pendek tu? Sadaqta wa barakta. Imam kata as-salatu khairum minan naum, sadaqta wa barakta. Ada hadis yang menceritakan tentang dalil. Ini dalil. Ini dalil yang mengatakan eloknya kita jawab azan ni. Ini dalil dia. Jadi eloklah kita jawab azan ni. Moga-moga Allah izinkan kita jawab azan ni dengan baik. Kenapa? Rasulullah kata, apabila muazzin mengucap Allahu Akbar, lalu salah seorang kalian menjawab Allah Akbar, Allah Akbar. Kemudian muazzin kata asyhadu an la ilaha illallah, dia menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian muazzin menjawab asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia menjawab asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maknanya diulang-ulang-ulang. Kemudian muazzin mengucap hayya 'alas solah, dia menjawab la haula wala quwwata illa billah. Kemudian muazzin mengucap hayya 'alal falah, dia menjawab la haula wala quwwata illa billah. Kemudian muazzin mengucap Allah Akbar, Allah Akbar, dia menjawab Allah Akbar, Allah Akbar. Kemudian muazzin mengucap la ilaha illallah, dia menjawab la ilaha illallah.
Dan semuanya itu dari hati dia. Dia jawab dengan khusyuk, dia jawab dengan ikhlas. Nescaya dia masuk surga. Oh ya Allah, lama aku tak jawab azan Tifah. Jawab. Untunglah rumah dekat masjid dengan orang azan. 1.15 standby je. Standby aku kali ni aku jawab azan. Kenapa jawab azan? Tadi aku dah belajar le masuk syurga. Dia kata dengan kawan dia. Bang, tadi aku belajar le masuk syurga. Ya ke? Ya le? Okey, kita jawab sama-sama. Abang orang Jasin. Akak orang Bukit Tanah. Ya le? Kita jawab le sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang, Kak Minah punya kerui kahwin bila? Sekarang cakap kerui kahwin. Sekarang dah cakap nak jawab. Allah Akbar, Allah Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang, hujung minggu ni jadilah tengok anak kat asrama. Masa ni lah dia dah tanya tengok anak kat asrama. Kan dah kata tadi, kau jawab orang azan. Kau jawab orang azan. Nabi kata kau jawab orang azan. Nescaya. Nescaya ni apa? What is another word for nescaya? Pasti. Nabi janji dia. Pasti engkau masuk syurga. Tapi kita jawab daripada mana? Bukan cakap dalam hati. Hati ni maknanya guru kata apa? Khusyuk, faham. Jawab dengan hati yang khusyuk. Khusyuk, faham. Rasulullah kata pasti engkau akan masuk syurga. Jazam. Jazam dengan jazam. Allah Akbar, Allah Akbar. Sebut Allah Akbar. Hati kata apa? Ya Allah, engkau maha besar. Aku yakin ya Allah, engkau maha besar. Engkau maha besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebut asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, tiada Tuhan aku bersaksi. Ya Allah, tiada Tuhan melainkan engkau. Itu hati dia pun merasai apa yang dicakapkan. Ayalah solat, rasa la haula wala quwata illa billah. Makna dia apa? La makna dia tak ada haula wala, tiada daya, tiada kekuatan, quwata illa billah, kecuali apa yang Allah berikan. Tak daya aku nak solat, tak daya aku nak wuduk, tak daya aku nak khusyuk, kecuali apa yang Allah berikan. Aku milih nak solat, Allah izinkan aku solat. Ayat falah, tak daya aku nak berjaya, kecuali Allah tolong aku, bantu aku berjaya. Dirasakan dalam hati, disebutkan dengan lidah, dirasakan dalam hati, nescaya dia masuk syurga. Ni satu garanti lah. Garanti apa? Garanti apa Nabi? Garanti apa? Orang Melayu kata apa garanti? Jaminan. Confirm. Confirm. Confirm orang Jawa cakap. Apa garanti? Jaminan. Jaminan. Confirm ni orang putih cakap kak. Confirm. Confirm ni orang putih cakap. Rasulullah bagi cop jamin. Kau pasti syurga. Rasulullah kalau cakap pasti, pasti. Dia tak ada bohong. Apa dia cakap tu adalah wahyu daripada Allah. Dia kata A ialah A. Pasti kau masuk syurga. Buat apa? Allah Akbar, Allah Akbar. Fikir lah. Oh ni jalan ke syurga ni. Ni jalan ke syurga ni. Jawab. Allah Akbar, Allah Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab cepat, jawab. Allah Akbar, Allah. Jawab. Kenapa? Nescaya. Pasti dia masuk syurga. Dia dah apa? Orang jawab azan tadi lah. Kat sini dia tak cakap as-salatu khairun minan naum. Tak cakap. Tapi dia lagi jawab. Sadaqta wa bararta. Ni zuhur sekarang ni. Orang azan. Diam-diam. Diam-diam. Sunat. Dapat sunat. Diam. Sunat kedua. Jawab. Kalau kita masuk masjid, zuhur, Allah Akbar, sebenarnya satu masjid. Tengah semayang, orang azan. Terus ke semayang. Habis semayang, orang habis azan. Kita sunat jawab azan walaupun orang dah habis azan. Sunat jawab. Allah Akbar, 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 asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadullah. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah.
Sunat dia jawab. Walaupun azan dah habis. Kenapa? Tadi kita masuk azan, kita tengah solat tahiyatul masjid. Kita masuk, orang belum azan. Kalau kita masuk, orang dah azan, kita jangan sunat tahiyatul masjid. Kita berdiri tunggu. Kalau kita duduk, maknanya kita tak buat tahiyatul masjid. Kita duduk. Nabi tak bagi gitu. Rasulullah ni baca khutbah, ada orang masuk, orang duduk, dia tegur. Dia kata, kau dah sunat tahiyatul masjid belum? Belum kau bangun semayang. Jadi kalau orang azan, kita masuk orang azan, kita berdiri, tunggu sekejap. Nanti orang dah habis azan, kita semayang sunat, qabliyah zuhur. Maka qabliyah zuhur itu juga dikatakan tahiyatul masjid. Apa-apa solat sebelum duduk juga dipanggil tahiyatul masjid. Tapi sunat tahiyatul masjid yang khas adalah yang khas. Pahala tak lama lah. Pahala tak lama. Kita masuk time sini. Masuk masjid, sembahyang duha. Sembahyang duha itu juga dikatakan tahiyatul masjid. Walaupun niat duha. Selagi kita tak menafikan perkara itu. Itu ulama kata. Jadi tak payah buat tahiyatul masjid, buat duha. Kalau nak buat lagi bagus. Tapi kalau kita masuk dah cepat ni, kawan dah tunggu kereta ni, masuk je, nak duha turut, itu juga dikira tahiyatul masjid. Dua rakaat duha. Itu juga dikirakan tahiyatul masjid. Masuk tahiyatul masjid, handphone pula tinggal keluar. Masuk balik, sunat lagi tahiyatul masjid. Kawan dah telefon, anak kau nikah kat mana? Aku tak jumpa masjid ni. Kau tunggu depan masjid. Pergi pula depan masjid. Masuk lagi dalam masjid. Sunat lagi buat tahiyatul masjid. Kalau rajin lah. Saya cakap kalau rajin. Hukum sunat dah ada. Kalau rajin lah. Kalau tak rajin tak ada lah. Nak buat macam mana. Betul tak? Hukum sunat dah ada. Kita nak buat atau tak nak buat, itu adalah satu hal lain. Tapi belajar. Sunat ni buat lagi sekali ni. Sunat buat lagi. Kenapa? Tadi dah keluar dari masjid. Dah keluar dari masjid. Kalau 5 kali keluar masuk, 5 kali lah buat. Tak nak buat. Kalau nak buat lah. Nombor berapa? Nombor 10. Nombor berapa? Nombor 11. Ini tadi nombor 10. Kau nak tengok penerangan ni, saya terang lagi itulah. Ada yang mengulang, ada yang dijawab, yang hijau tu dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Yang biru ni semua dikatakan mengulang. Apa yang disebut oleh muadzin. Okey. Nombor 11. Ini sama juga tadi. 9. 11 kan? Betul lah. Betul. Sunat dilaungkan azan oleh orang yang memiliki suara yang baik. Dalam kitab sebut apa? Ini kitab Syarah Mu'tal Al-Badrain. Dia kata apa? Kerana suara yang baik akan menambah perhatian. Kalau orang yang azan suara sedap, orang kata, sedap azan ni. Dia ambil perhatian orang. Dia ambil perhatian orang. Lepas tu orang perempuan tak boleh azan. Nanti jadi cerita dayang senandung ke apa benda ke tak tahu. Orang raja terpikat dengan suara. Suara perempuan ni memang orang terpikat. Kalau dulu kan orang kata ada satu penyanyi Arab, apa nama dia? Umi Kasum. Zaman mak kita dulu lah. Kau tak penyanyi Umi Kasum ni? Orang terpikat dengan suara tu tau. Suara macam ni datang fitnah. Datang fitnah. Suara orang DJ radio kan, suara dia kan sedap. Rupa tu tak kira. Yang ni suara sedap. Jadi eloklah kalau azan ni biarlah orang-orang yang suara dia sedap. Dulu saya dengar dulu dekat Melaka dulu Asri Rabbani dia azan. Masa tu ada majlis lah kat Melaka. Dia buat dekat Padang. Jadi bila azan Zuhur, Asri Rabbani ni azan. Sekarang suara dia ada dalam radio. Asri Rabbani, suara dia sedap Asri Rabbani ni. Orangnya pun lembut. Orangnya sangat, budaknya baik. Budak saya kenal lah, berusaha dengan dia. Budak dia memang baik. Dulu ada orang suruh tanya
Kalau Rabbani nyanyi berapa ribu, berapa kali, ulang kompang semua kan. Dulu ada orang suruh tanya, kalau Rabbani nyanyi berapa kali, ulang kompang semua kan. Dulu ada orang suruh tanya, kalau tak tahu dia panggil saya kenapa, Abang Syaban ke? Yang semalam tu dah bincang lah dengan kawan-kawan Rabbani. Adalah ada keluarga lah. Maknanya izin pengantin dan bawa persembahan lebih kurang 40 minit lah dia kata. PA sistem semua kami sediakan dia kata. Dia kata gitulah. Jadi budak ni memang lembut lah. Memang lembut Dia tak reti nak bergaduh. Orang lawan orang tak reti dia. Dulu saya pernah panggil dia buat show. Janjinya nyanyi, lepas tu balik. Nak orang-orang akan makan kat dewan lah. Tapi nyanyi, bila makan, tuan yang penganjur ni minta diorang nyanyi waktu makan. Tak masuk dalam perjanjian. Jadi nak dibayar tu nyanyi sebelum makan dia. Dia minta nyanyi, ada 2 grup, 3 grup nyanyi. Masa tu nasihat, okey, tak apa lah, kita nyanyi lah. Kata kami nyanyi 2 lagu. Ada satu grup ni dia tak nak, dia kata tak janji macam ni. Tapi dia nyanyi jugalah. Tapi Rabbani ni asli dia kata tak orang, tak apa. Nyanyi je lah dia, tak apalah. Dah tuan rumah nak, kita buatlah dia tu. Dia memang lembut. Arwah ni memang baik, dia orang baik lah. Saya tu iya dia, akhlak dia memang bagus. Dia memang lembut. Dia pandai bergurau dengan orang dia, sangat baik lah. Tunjuk bila dia meninggal. Dia azan dia suara memang sedap. Suara dia memang, orang kata suara orang emas lah. Dulu kalau budak-budak tu panggil dia abang, budak-budak nasyid muda. Panggil dia ni Panglima Nasyid. Gelaran yang orang beli Panglima Nasyid. Suara dia ni memang power. Dia power. Power. Adik-beradik dia tak ada. Adik-beradik dia perlu lirik Nawami. Ustaz Nawami tu dah sakit lah. Dia perlu lirik. Dia power. Orang sini kalau azan memang bagus. Asli ni, Ustaz Asri, orang panggil Ustaz Asri, dia ngajar. Dia mana-mana dia ngajar. Dan dia punya, dia kadang baca khutbah kat Masjid Rawang. Masjid Rawang, rumah dia kat Rawang. Dia baca khutbah, dia macam-macam kerja lah dia buat. Juga suara yang baik ini dikatakan suara paling nyaring. Seperti mana Rasulullah suruh Abdullah bin Zaid, sahabat yang bermimpi tu, mengajarkan kepada Bilal bin Rabah kalimah-kalimah azan kerana Rasulullah kata apa? Bilal mempunyai suara yang nyaring. Jadi orang azan ni biar orang suaranya tinggi-tinggi lah. Suaranya bagus-bagus lah azan. Jika seorang lelaki mempunyai solat qadha, dia kata lelaki tau, perempuan tak payah. Lelaki ni dia nak buat 5 solat qadha. Contohlah, dia nak qadha subuh. Atau subuh zuhur asar, subuh zuhur maghrib, 5 waktu. Solat dia nak qadha. Orang lelaki ni nak ada solat qadha, beberapa solat qadha. Dulu masa muda, Pak Ma'un, dah tua jadi barulah insaf sikit lah. Memang begitulah. Dulu muda-muda jadi lanon, jadi malaon, jadi Pak Ma'un. Dah tua-tua ni, dah lah Ustaz, dah lah. Zaman tu dah lalu lah. Nak qadha solat. Belajar-belajar, bila solat wajib, solat fardu ni, boleh azan? Boleh azan. Jadi Ustaz saya nak qadha 4 solat zuhur. 4. Zuhur. Ini cara dia. Yang ingin qadha secara bersambung-sambung. Lepas zuhur bangun zuhur, lepas zuhur bangun asar, lepas zuhur bangun isyak. Tak kisahlah mana. Maka sunat azan pada solat pertama saja. Sebab setiap solat fardu ni walaupun qadha dia sunat azan. Tapi kalau bersambung-sambung, azan kali pertama, lepas tu buatlah zuhur, asar, subuh, maghrib, isyak ke zuhur, tak kisahlah. Jadi solat yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sunat qomat saja. Kau tak belajar, tak tahu tu tak? Kalau qomat tu memang biasa betul tak? Azan tak tahu. Kalau suami nak qadha 5 kali subuh, dia baca buku. Solat qadha, solat tunai, solat fardu, sunat azan. Dia tanya kita, Papa, abang nak qadha solat subuh 5 kali. 5 kali ke abang kena azan, Pak? Yelah 5 kali lah, 5 kali azan. 5 kali solat. Pak pun tak erti. 1 kali azan, 5 kali qomat. Tahu? Sekarang nak qadha 5 subuh. Azan dekat sini,
Qomat, 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 qomat. Kenapa? Azan hanya sunat pada solat yang pertama. Seterusnya disunatkan qomat saja. Ni panduan kita ni. Terutama orang yang banyak semayang nak kena qada. Dulu sekolah menengah tak semayang. Dulu kat universiti tak semayang. Dulu kerja banyak tinggal semayang. Jadi nak qada sekali qada 4 waktu. Yang pertama saja, orang lelaki saja yang disunatkan azan pada yang pertama. Kalau orang perempuan dia qomat pada setiap waktu. Tak. Tapi aku tengok muka makcik-makcik sini macam tak ada solat qada lagi lah. Tengok lah. Dah habis kan qada kan? Belum. Banyak hutang lagi. Bayar le perlahan-lahan. Ansur-ansur bayar. Jangan buat tak tahu. Azam ada, buat pun kena ada. Azam pun tak cukup lah. Buat. Dengar kaki, lihat kejap. Tekan tasbih, baca. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, aku tak kuat nak buat ni kalau kau tak bagi aku kuat. Aku nak buat Tuhan, tapi kaki aku ni lutut aku sakit. Aku nak buat Tuhan, badan aku letih. Aku nak buat Tuhan, penyakit malas aku ni jadi. La haula wala quwwata illa billah. Tolong aku Tuhan. Aku tak nak mati nanti aku hutang engkau. Teruk aku kena seksa. La haula wala quwwata illa billah. Betul buat sikit. Dah buat. Alhamdulillah kau izinkan aku qada ya Allah. Alhamdulillah. Betul? La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, berilah aku dapat lagi 3 waktu pun cukup lah. Buat subuh 3 kali. Ni tak semayang 8 tahun ni. Bukan sekejap. Dulu muda-muda sibuk lah bercinta, peras bercinta. Semayang tidak, peras bercinta. Lepas tu nyanyi lagu Uji Rashid. Wahai kekasih, tidakkah kau tahu, aku dulu tak semayang 5 waktu. Kami tu nyanyi lagu Uji Rashid. Solat ni, dia tak boleh bayar dengan duit. Dia kena bayar dengan solat. Sebab tu solat ni ada solat dalam waktu, nama dia adaan. Solat luar waktu, nama dia qadaan. Qadaan. Lepas tu sekarang ni kalau kita ni, elok macam kita ni tak ada kerja ni, syukurlah kepada Allah. Ada perempuan sekarang ni tengah sibuk dekat ofis kerja. Tahu? Kita ni Allah kurniakan kita tak kerja. Sama ada kita dah pencen atau suami kita tak pergi kerja atau kita memang tak nak kerja, anak kita ramai. Jadi kita sekarang ni dah ada time yang elok. Allah bagi kita panjang umur ni, bagi masa untuk kita apa? Tampal segala lubang yang berlaku zaman dulu lah. Apa tampal lah? Ni tak semayang ni tak tahu cepat. Belajar, nak buat pahala, apa? Qomat. Baru semayang. Qomat. Baru semayang. Qomat. Baru semayang. Dapat pahala qomat. Jika ingin qada secara bercerai, maka sunat azan pada setiap solat. Bercerai maka apa? Orang lelaki ni dia qada subuh, lepas tu dia zikir. Nak qada subuh lagi lah. Azan sekali, sunat. Lepas tu dah qada subuh kedua, dia pergi minum air, dah bercerai. Nak qada subuh lagi, sunat bagi dia azan lagi. Qamat kena buat, qamat juga kena buat. Jika bersambung antara solat tunai dengan solat qada, maka sunat azan sekali saja. Semain zuhur kat rumah, azan. Zuhur. Lepas tu nak qada zuhur, tak payah azan dah. Tak payah azan. Berapa? Bersambung pada solat tunai. Kecuali jika didulukan solat qada untuk sunat untuk azan sekali dan lagi untuk solat tunai. Sekarang ni zuhur masuk, dia nak qada zuhur dulu. Qada zuhur dulu lah, tahun dulu tak semayang. Jadi sunat dia azan bagi lelaki ni. Lepas tu nak semayang tunai pula zuhur. Sunat azan lagi sekali. Kalau dah azan, semayang tunai,
qadha ni tak sunat azan. Kenapa? Azan untuk tunai ni dia cover sekali azan untuk qadha. Tapi kalau qadha untuk azan untuk qadha, dia tak cover azan untuk tunai. Nanti tunai kena azan lagi sekali. Faham ke tidak? Faham ni? Ini terutan-terutan dia ni. Kalau sembahyang jamak macam mana? Nak kena azan pada solat yang pertama saja. Solat kedua, tak payah azan. Terus sembahyang. Hanya solat pertama je sunat azan. Ini kena ambil pengetahuan, dia kena ambil perhatian. Sebab kita belajar azan ni kita tahu kat mana letak dia. Sunat dia kat mana, sunat dia kat mana, sunat dia kat mana. Supaya buat betul. Jika dilakukan jamak, maka sunat diazankan pada solat pertama saja. Jamak ni maknanya himpun. Akak berhenti dekat surau pukul 2. Nak jamak ni. Anak ada, suami ada, kita ada, cucu ada. Jadi cucu ni dah besar, dia buat azan. Lepas azan kita kena duhur. Lepas tu nak bangun dengan asar, jangan azan. Kalau azan tu dia azan juga memakan masa yang 2 rakaat semayang boleh lepas, maka jamak yang salat kedua tak sah. Kenapa? Jamak taklim ni tak boleh lambat. Tak boleh lambat. 2 rakaat dia tempoh dia. Lebih kurang 2 minit lebih je. Kita semayang orang kampung 4 rakaat. Lepas tu kita rombongan, kita nak jamak kat belakang. Kita pergi belakang, ada makmum kawan kita terus semayang. Jangan tunggu. Jangan tunggu. Nanti dia boleh datang. Dia boleh datang. Kalau kita tunggu daripada kita beri salam yang pertama untuk zuhur sampai kita takbir yang kedua untuk asar, kalau jarak tu lebih daripada orang lulus semayang sunat 2 rakaat yang ringkas, maka tidak boleh jamak lagi. Faham? Ini berjalan kuat. Sebab jamak tak reti. Bukan orang sini lah, orang sini okey saja. Orang sini felt well, you know us very well. Kita khabar semuanya dah habis kan. Jangan tunggu. Kalau ada orang kata nanti aku nak ambil wuduk, mayang aja. Kalau dia boleh ambil wuduk, dia boleh kejar kita, okey. Kalau dia ambil wuduk, tempoh dia ambil wuduk tu daripada dia beri salam tadi sampai dia takbir nanti yang kedua, tempoh tu orang boleh semayang sunat 2 rakaat, lebih kurang 2 minit, maka tidak sah lah jamak dia. Nanti asal dia kena semayang lagi. Sebab dia tidak boleh ada perceraian yang panjang antara solat pertama dengan solat kedua. Panjang mana? Lulus orang semayang sunat 2 rakaat yang ringkas. So ringkas-ringkas lah. Baca surah pendek, rukuk pun sekadar tumak nina, lebih kurang 2 minit. 2 minit ambil wuduk lepas lah. Kalau perempuan lagi tak lepas lah. Nak kencing, nak cari mana tanda muslimat. 2 minit ni. Jatuh pula kat tanda kan. Kerja lagi bahaya. Ustaz kata dulu kalau dia boleh ambil wuduk, dah. Okey, boleh. 2 minit. Lebih kurang 2 minit. Kalau dia boleh ambil wuduk, lebih kurang 2 minit, dia boleh start untuk solat kedua, okey. Lulus. Tidak boleh ada perceraian panjang. Kali ulang. Tak boleh. Ulang tu namanya iadah. Iadah tidak boleh dijamakkan. Tahu tak iadah? Dia pergi sembahyang zuhur, nak jamak ni solat kedua, mesti niat pada solat pertama. Tahu? Masa solat zuhur tu dia tak niat yang aku nak jamakkan asar. Dah habis salam dia kata, alamak lupa pula niat tadi masa solat pertama. Dia pun ulang zuhur, lepas tu dia niat untuk jamak. Tak boleh. I'adah tidak boleh menerima jamak. Itu nama dia i'adah atau mu'adah. Kalau dia dah lupa. Nanti asar berhenti semayang. Dia tak boleh ulang balik zuhur untuk menjamakkan asar. I'adah tidak boleh menerima jamak. Habis kalau dah lupa dah macam mana?
Kalau orang asar berhentilah sembahyang asar 2 rakaat. Qasar boleh. Sembahyang asar 2 rakaat kalau dalam musafir lagi. Tak boleh membatalkan zuhur tadi dan melakukan iadah. Tu ulang. Ulang tidak boleh menerima jamak. Lepas tu masa solat pertama ni kena niat. Aku nak masukkan asar kejap lagi. Aku nak jamakkan asar kejap lagi. Jadi bila asar nanti, bila jamak asar, mesti niat qasar. Faham? Qasar mesti niat dalam takbiratul ihram. Jamak niat pada solat pertama. Jadi bangun je asar, saja aku solat fardu asar 2 rakaat qasar. Tak boleh rekam, tak apa. Saja aku solat fardu asar qasar. Mesti sebut qasar. Niat qasar mesti dalam takbiratul ihram. Boleh faham Ni ramai orang musafir ni. Anak buah kahwin, bapak saudara nikah. Ni jamak-jamak tak pandai. Tak pandai buat jamak. Kalau tak tahu kaifiat jamak, jamak tak sah. Syarat sah jamak ni mesti tahu kaifiat. Takdim, yes. Kalau takdim tak apa. Sampai kat mana-mana asar, sembahyang asar 2 rakaat, pergi kena lemping pula. Dekat minyak tanah. Dah kena lemping, baru sembahyang zuhur. Boleh? Boleh. Sebab dia tak disyaratkan masanya panjang. Nak sembahyang asar dulu boleh, nak sembahyang zuhur dulu boleh. Kalau jamak takhir. Kalau jamak takdim tak boleh. Jamak takdim kena sembahyang maghrib dulu. Baru isyak. Kena sembahyang zuhur dulu. Baru asar. Kenapa? Syarat takdim mestilah sembahyang itu pada yang punya waktu dahulu. Dan mesti diniatkan solat kedua dalam solat yang punya waktu tadi yang pertama. Dan mesti dilakukan tidak melebihi daripada tempoh masa boleh lulus orang sembahyang sunat 2 rakaat yang ringkas. Ringkas ni dibaca keluar pendek-pendek. Kalau guru kata dulu 2 minit lebih. Ringkas, orang sembahyang ringkas. Dia baca keluar Allah ke pendek-pendek, nak qaina ke pendek-pendek. Dia tak rukuk lama-lama, tak sujud lama-lama, pendek-pendek dia sembahyang. Sembahyang sunat yang kadar nama dia hafifah. Hafifah ni daripada perkataan mukhafafah. Mukhafafah ni makna apa? Najis mukhafafah. Najis apa? Ringan. Najis ringan. Jangan pergi tengok cucu orang, badan kecil je keluar. Budak ni mukhafafah. Itu nama tahi tak? Tahu nama kencing budak lah, mukhafafah. Mukhafafah budak ni, bodohnya kau. Mukhafafah ni apa? Mukhafafah najis. Solat sunat rawatib yang nama dia hafifah. Sunat apa? Rawatib 5 waktu ni ada satu jenis rawatib nama dia hafifah. Sembahyang sunat sebelum maghrib hafifah. Maghrib kemarin dia ringkas je. Sembahyang sunat hafifah. Dah belajar rasanya ni. Cuba tengok ni, sunat makan. Dah belajar belum? Dah belajar kan? Belum. Kalau aku tanya belum belajar. Dah belajar dulu, dah belajar dah ni. Nanti tengok dalam kitab. Muakat. Hafifah. Ada juga sunat yang Rasulullah ringkaskan. Sampai Aisyah kata, aku syak. Rasulullah ni baca Fatihah tidak? Dia begitulah. Akhirnya dia cakap lagi, aku tengok Rasulullah sunat itu, dia berdiri tu sekadar lepas Fatihah. Sunat sebelum subuh. Sebelum subuh. Rasulullah sebelum subuh dia berdiri sekejap je. Melepaskan Fatihah, lepas tu dia duduk. Itu kaedah sunat sebelum subuh. Maghrib pun sama. Maghrib ulama' maghrib sunat hafifah. Dan ada masalah kata
Semua boleh tak itu sunat? Ada juga. Macam di India mana ada sunat semua maulid. Majid Bukhari dekat sekolah BI kan. Dia azan dia, jangan tak sunat. Dia bila dia keluar bilik azan tu qamat. Di India itu pada bahasa mereka lah. Jadi kalau kita pergi masjid mereka, jangan ada sunat. Sebab mereka yakin dia qamat. Okey. Sunat berhenti baca Quran jika orang azan. Sunat berhenti baca Quran, dia tidak haram, tapi sunat berhenti baca Quran. Sunat berhenti zikir. Sunat berhenti doa. Kalau baca Quran berhenti, zikir berhenti, doa berhenti. Kalau berbual, lagi sunat berhenti. Kalau orang tengah azan, tiba-tiba sedang mengupas bawang. Itu kupas bawang. Bukan kupas bawang masak. Sedang mengupas bawang. Bukan buat apa kat? Tak ada apa saja kami kupas bawang kat sini. Kenapa kupas bawang nak masak malam Nabi ke? Tak ada lah. Kau tak faham ke bodoh dia kata. Aku tengok buat apa ni? Aku tengok kupas bawang lah. Kupas bawang lagi kena berhenti. Wajib berhenti. Untuk apa? Jawab azan. Dan makro jawab azan ketika solat. Ini semua saya ambil dalam kitab tau. Bukan saya dia cerita tau. Ini apa guru cakap dalam kitab pun ada. Saya letak dalam kitab pun nota. Allah Akbar. Orang azan. Dan azan jawab. Allah Akbar. Allah Akbar. Makro tak batal. Makro tak batal. Sunat dia apa? Habis semayang jawab azan. Walaupun habis semayang sunat tu, apabila habis semayang, orang dah habis azan dah. Kita jawab azan. Allah Akbar, Allah Akbar. Mesti saya tadi lah. Masih sunat dijawab azan, walaupun orang sudah azan, dan tadi kita sedang solat. Tak, dia kalau makruh, kalau orang tengah azan, dia akan takbir. Kalau dia dah tak ada, tak apa. Allah, orang azan, tak apa. Tapi dia jangan jawab azan waktu solat. Hukumnya makruh. Kalau dia dah berhenti azan, solat, orang pun berhenti azan, dia sunat jawab. Keluarkan jawapan sendiri je. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Gitulah. Kenapa? Tadi dia sedang solat, dia tidak disunatkan jawab azan. Tak jatuh sunat, malah jatuh makruh. Makruh jawab azan ketika solat satu. Orang yang sedang bertubuh, Allah bertubuh dengan azan. Dia jawab azan. Apa gila dia main jawab azan, dia main dengan buat apa? Orang sedang bertubuh makruh jawab azan. Atau orang dalam tandas, sedang qada hajat, makruh juga jawab azan. Orang yang solat hanya sunat jawab azan setelah selesai solat. Kalau solat tadi tengah azan kita jawab makruh. Tunggu azan selesai kita jawab sunat. Jika banyak azan bersaut-sautan dan bersambung, maka sunat juga menjawab azan walaupun dia telah melakukan solat fardu. Kita dah semain tunggu kali ni. Lepas semayang kita jalan. Jalan kat depan tu Pak Bilal sakit perut. Pak Bilal bawa azan tak kurau. Kita dah semayang ni. Bukan dah jawab azan. Dah semayang subuh dah kat masjid ini. Sana orang azan lambat. Kunci masjid hilang ke, kunci surau hilang ke, Pak Bilal sakit perut ke, tak boleh buka pintu ke, dia orang bawa azan subuh. Anak senang bawa azan subuh. Jadi kita masih sunat jawab azan walaupun kita telah mendirikan solat. Faham tak? Namun menyahut azan yang pertama lebih mengangkat hukumnya kecuali dua azan subuh. Dua azan subuh, azan pertama pun sunat mengangkat, jawab, azan kedua pun sunat mengangkat. Berapa? Subuh azan 2 kali. Dan 2 azan Jumaat. Maka keduanya mesti hukumnya sama, apa nama dia? Muakkad, sangat kuat tertekan. Dia kalau sembahyang Jumaat tu sama. Masa waktu orang azan. Bila sembahyang sunat, nanti Bilal akan selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi.
Kalau akak di Kelantan, akak ada peluang sampai Jumaat, orang kat Kelantan sampai Jumaat. Akak masuk. Tengoklah macam mana orang sampai Jumaat. Pernah sampai Jumaat tak? Tak pernah, pergi Kelantan. Di Kelantan dekat Masjid Muhammadi tu, perempuan sampai Jumaat. Tak ramai lah, ada dah 40 orang tu lah. Berbanding dengan Jumaat lelaki ramai lah. Sini kalau datang nanti orang halau. Padahal tak kalah sampai Jumaat. Tapi kena minta izin. Sebenarnya Jumaat kena minta izin dengan suami. Nak pergi Jumaat. Sebab dia bukan benda wajib. Nanti nampaklah. Lepas azan masuk waktu, orang sampai sunat. Lepas tu nanti Bilal, selalunya Bilal akan duduk depan ni. Sekarang buat tongkat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Diulang. Shallu 'alaihi. Patutnya bila kata itu, shallu 'alaihi. Kita kata Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Shallu 'alaihi. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima tu wa sallim. Lepas tu nanti khatib yang baca khutbah akan pergi kat Bilal, ambil tongkat, dia pun naik ke tangga. Ingat tangga dia, itu tongkat ni. Ada masjid, tongkat ni dia biar kat atas. Jadi Bilal ni cakap kat tongkat. Kalau kampung-kampung, Bilal ni pernah tongkat. Tongkat ni. Tongkat ni. Tongkat ni. Jadi dia naik, dia baca, dia pun beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka Bilal akan azan kali kedua. Itu azan kali kedua tu. Kali kedua ni dia azan dalam masjid. Jadi azan pertama tadi sunat jawab, azan yang ni pun sunat jawab. Mu'akkad, sangat kuat tuntutan. Orang yang jawab daripada hati dia, Rasulullah kata, nescaya dia masuk surga. Lepas ni kita jawab azan lah bersama. Bandingkan dua orang. Ini azan kuat. Kuat benar. Ini lagi kuat sana buat masjid. Ini boleh masjid. Lepas ni kita jawab azan. Kalau dapat orang lelaki pergi masjid awal pun lebih bagus lah. Tak ada apa-apa kan. Jawab azan. Dan disunatkan berdoa antara azan dan qamat. Kerana di waktu tersebut antara doa yang makbul. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Ini ada hadis ni. Apa hadis dia? Di bawah ni. Tidak ditolak doanya di pohon antara azan dan qamat. Para sahabat bertanya, apakah yang dimintakan wahai Rasulullah? Dan minta apa? Rasulullah kata azan dan qamat ni doa dia makbul. Sahabat tanya nak minta apa yang makbul tu? Mintalah Allah keselamatan dunia dan akhirat. Minta lah bahasa Melayu. Apa? Lepas azan tu, bacalah doa azan tu. Semayang sunat tu, sebelum qamat tu, misi qamat tu, atau sebelum kita qamat, sampai ke rumah, kita minta, Ya Allah, selamatkan aku dunia dan akhirat. Kenapa kau minta itu? Nabi cakap itu, aku buat lagi tu. Minta selamat dunia. Lepas tu kalau orang kampung orang sekarang, dia kalau berkeluri, dia panggil doa selamat. Doa selamat. Doa, datang doa rumah saya, minta saya selamat. Ini selamat dunia akhirat. Itu doa selamat tu, kebanyakan ulama kata, Allahumma salamatan. Salamatan selamat lah. Ya Allah, selamatkanlah fiddin, agama kami. Wa afiat. Berilah kami sihat fil jasad, pada badan kami. Wa ziyadatan fil ilm. Berilah kami ilmu yang manfaat. Wa barakatan fil rizq. Ya Allah, berilah kami rezeki yang berkat. Itu semua doa selamat. Dapat selamat agama, dapat sihat badan, dapat ilmu manfaat, dapat rezeki berkat. Lagi wa taubatan qablal maut, jadikan kami orang yang bertaubat. Qabliyah apa? Sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berilah kami belas kasihan, berilah kami rahmat indal maut, semasa kami nak mati. Wa maghfiratan, berilah kami ampunan ba'dal maut, ba'diyah, selepas kami mati. Mana bila nyawa roh keluar dia, malaikat kata engkau telah diampun oleh Tuhan. Keluarlah engkau wahai roh dalam pengampunan Tuhan.
Allahumma, ya Allah Tuhan kami, hawwin alaina, berilah apa? Ketenangan, kemudahan fi sakaratil maut. Apa sakarat maut ni? Gelombang mati. Mabuk, sakaratil mabuk, sakaratil maut. Wan najata minan nar. Apa dia? Jauhkan kami daripada api neraka. Wan najata minan nar. Wal afwa, ampunkan kami. Indah hisab, di waktu kami dihisab. Waktu kira amalan ni, Allah kata, ni aku ampunkan dah. Dan kira amalan, ampun masuk surga. Allahumma. Waktu tu melompat-lompat, berjerit-jerit dalam surga. Berpeluk-peluk dengan orang dalam surga. Kenapa? Ui. Dah jalan. Waktu tu tak pakai, akan tak pakai baju macam ni, akan pakai baju surga. Lilat-lilat. Tahu, emas, perak, dihias betul-betul. Diraikan. Diucapkan Allah wasalan. Allah wasalan. Selamat masuk surga. Malaikat dua kata masuk. Selamat masuk surga. Rasailah nikmat ekspuas ni. Mari masuk surga. Mari masuk surga. Oh. Dia punya bidadari-bidadari. Mereka-mereka yang bertugas. Masuk surga. Mari masuk. Kamu layak surga. Masuk surga. Waktu tu muka katakan apa lah. Muka dia katakan muka orang surga bersinar macam bulan purnama. Tak ada dua cerita lah. Tak ada sakit dalam TV lah. Tak ada makan ubat sakit jantung lah. Tak ada injin insulin. Tak ada sakit lutut. Tengok. Suami aku. Dia tengah pegang bidadari. Ni nyampah ni. Mana? Nyampai. Mana? Dah juga ni. Masa tu lantak kau lah. Aku ada emas, aku ada baju juga. Lantak kau lah. Tak ada rasa apa-apa. Aku tengah berhiat. Bidadari, picit tangan air. Picit. Siapa tu? Abang Liman. Dengan siapa tu? Wah, ada Abang Liman. Tak ada. Tak ada. Tu ulama kata rasa cemburu tu dicabut. Malah dia gembira tengok suami dia gembira. Dan dia suami dia tengah sibuk dengan bidadari dia datang. Bidadari lain tengok, siapa ni? Bidadari mana? Cantik. Cantik je, cantik. Dia tengah kena bersih dari tengok. Siapa dah siapa? Cantik je, bidadari siapa ni? Awak ni jahil. Dulu awak tak dulu tak awak rongan. Biji pasu. Bukan ini bagi orang lain. Orang ajar ustaz dia gigi pasu. Awak ni jahil. Isteri dia jadi ketua bidadari. Kalau isteri juga lah. Okey, bidadari semua dengar cakap saya. Layan suami saya. Tak lijah tak jela ke? Tak ada. Layan dengan saya. Pastikan semua keperluan dia mencukupi. Itu kisah di syurga lah. Masa tu lah syukur abang. Buka dunia kita ibadah bang. Sama kita sajud. Sama kita doa bang, sama kita ngaji bang, Allah bang, Allah ngerahmat dia masuk kita syurga. Mana anak kita bang, anak kita seorang ada sini, seorang ada. Maknanya yang tak lepas, mak bapak dia pergi mohon, apa? Mohon syafaat. Mohon syafaat atas nama ahli keluarga. Atas kota ahli keluarga. Guru-guru boleh mohon syafaat atas kota anak murid. Rasulullah dia boleh mohon syafaat atas kota umat dia. Anak-anaknya hafal Quran boleh mohon syafaat atas kota hafalan Quran dia. Siapa masuk juga dia diberi kota untuk tarik orang lain masuk juga. Nanti guna kalau kota-kota tu. Lepas tu kalau kita suami dah meninggal, isteri dah meninggal, kita kena usaha untuk Allah masukkan kita dalam syurga. Kalau dia tak dekat suami kita dulu ni tak berapa nak elok, kita pun tak tahu dia kat mana. Kurang-kurangnya kita boleh panggil dia minta dengan Allah, beri memohon, ya Allah tu suami aku. Walaupun dulu dia macam ni, tapi dia ada kasih sayang kat aku. Dia hantar aku mengaji walaupun tak mengaji. Jadi dia sayang kat aku sebab aku pinta ilmu. Ya Allah dengan sayang dia pinta ilmu, aku mau syafaat, aku keluarkan dia neraka, masukkan dia dalam syurga. Tu boleh gitu. Tu boleh. Itu permohonan lah. Moga permohonan itu diterima. Anak, saudara, adik-beradik,
guru dengan murid, kawan sama belajar. Itu ada kotak-kotak yang dia beri nanti di akhirat. Gunalah kotak tu. Okey. Mana ni? Jadi kita lepas ni kita doa. Okey, nombor 13. Nombor 14 nanti sambung. Tak tanda. Minggu depan hari rasa sebalik hari Senin kan? Dia keluar lah. Hari Senin tu saya tak ada. Ada urusan anak punya hal. Kamu nombor berapa? 14. Dulu saya tengok dekat masjid kan. Saya kerja sejak 14. Saya kadang-kadang kan bawa kat masjid. Bila saya datang dekat kolah, orang tengah azan, saya tengok semua orang berdiri tepi kolah. Di sana duduk. Sebab ada yang dikatakan makruh ambil wuduk waktu azan sedang berkumandang. Ada kita kata itulah. Sebab apa? Baca Quran pun boleh berhenti, doa pun boleh berhenti, zikir pun boleh berhenti. Ada yang buat wuduk pun boleh berhenti. Saya tak jumpa dalam kitab lah benda tu, tapi ada gitu. Dulu saya dekat ITM Shah Alam dulu, kita ni kadang-kadang balik kelas pukul 1. Kadang-kadang asrama mesti jauh. Jadi turun kelas dulu, dia orang makan. Jadi dia orang makan dulu, makan. Ada guru-guru budak-budak ni, kawan saya juga ni. Dia orang makan semeja lah, 4-5 orang. Dia makan. Tiba-tiba dia dengar azan dekat sebelah, dekat bawah dia makan ni, surau pelajar asrama lah untuk belajar semua jemaah. Dia dengar orang azan, dia berhenti makan. Kenapa atas meja berhenti makan? Ni budak-budak, kata budak-budak yang baik lah, kawan yang baik. Ada budak makan je, tapi budak dia orang ni berhenti makan. Dan dia azan, ni tangan ni lauk lagi ni. Dia angkat tangan, dia doa, kosong makan. Ada saya tengok orang tu. Ada kawan saya lah, bersebut nama Suhaimi, Abu Hurairah, Malik. Ni dia kawan-kawan dalam kelas yang budak-budak baik lah saya cakap. Okey, tanya apa lah? Tanya apa? Dah. Okey, kita sambung sini. Berdoa dan selawat pada Nabi selepas azan. Ini sunat dia. Nanti sikit, saya nak cerita ni. Saya cerita lah ni. Tengok ni sekejap. Waktu mustajab, tempat mustajab. Berlama ni. Waktu ialah masa, tempat ialah tempat. Nanti kita tengok ni nanti minggu depan. Ingat nak saya. Tapi sambung dulu kat sini lah. Nombor 14. Sunat azan. Okey, nak buka tarik ni. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahu tudqidan baqa mukhalafatuhu lil hawadithi ويموت بالنفس والدانية قدرة إرادة علم حي كما بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا الله بصيرا متكلما. Sambung. Beriman pada hari akhirat. Ini ada 126 kawan kita tumpang belajar kat sini. Beriman kepada hari akhirat. Oh, malaikat. Beriman kepada malaikat.
Malaikat Malik. Betul tak? Dalil dia pada surah apa? Az-Zariyat. Ini salah ni. Surah apa? Az-Zariyat ke Az-Zuhur ayat 74 ke 77. Az-Zariyat. Az-Zariyat. Dekat kitab tu salah tu. Ada silap copy and paste. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa dengan kekufurannya kekal selama-lamanya na'udzubillah min dzalik dalam azab siksa neraka Jahannam. Tidak diringankan azab itu daripada mereka dan mereka tinggal menderitainya dengan berputus asa daripada mendapat orang pertolongan. Dan tidaklah kami menganiaya mereka. Allah masukkan manusia dalam neraka bukan sebab Allah aniaya mereka, tetapi atas nama keadilan. Allah beri dah Nabi, Allah hantar dah Rasul, Allah beri dia peluang, Allah beri dia masa, Allah beri dia otak nak fikir, tetapi dia memilih pada pada benda yang bukan taat. Akan tetapi mereka lah yang naya diri sendiri. Kenapa? Mereka yang pilih jari hidup ke tak hidup. Dan mereka menyeru. Menyeru pada apa? Kepada Malik, ketua malaikat penjaga neraka dengan berkata, wahai Malik. Inilah dalil nama Malik ni disebut di dalam Quran. Ni Malik ni ni. Ustaz, online tak dapat slide. Nama Malik ni disebut dalam Quran. Okey. Sekejap, kita bagi kawan-kawan kita di atas garisan online. Dia tengok slide juga. Ada 120 orang ni. Lagi ramai dia punya ada kat sini. Sini berapa orang? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 40, 44, 46, 48, 50, 54. Dia pergi 6, 7, 8. 60 orang lah ni. Online lagi ramai. Wahai Malik, biarlah hendaknya Tuhanmu mematikan kami. Orang dalam neraka ni Allah kata, dia nak kata dengan malaikat ni, malaikat ketua neraka ni, nama dia Malaikat Malik. Yang Rasulullah jumpa masa Miraj di langit. Rasulullah naik ke langit. Rasulullah nampak neraka menyala-nyala. Rasulullah nampak malaikat ni dia titikkan setitik air. Titik air dia, boom, padam neraka. Maka berkata Rasulullah, wahai malaikat Jibril, kau letak air aku tadi. Sedikit je kau letak. Tapi neraka boleh padam. Itulah air mata. Air mata keinsafan yang mengalir. Air mata keinsafan. Air mata obat. Air mata yang betul-betul datang daripada rasa kesal, dulu jadi malaun. Orang itulah. Dulu jadi orang lalai lah, orang leka. Kesal. Air matanya datang daripada kesal tu namanya insaf. Dan air mata ni lah yang malaikat Jibril tampak dalam neraka Jahannam, yang ganas tu, yang bunyi kuat tu, yang menakutkan tu, padam. Kalah dia. Tapi kalau kau air pahit ke, air mineral ke, air urin ke, apa benda ke, tak ada. Kita padam. Maka kelihatanlah seorang malaikat, Rasulullah beri salam pada dia jawab salam, tapi dia tidak jawab dengan senyuman. Maka berkatalah Rasulullah, wahai Jibril, siapa tu? Muka dia tak pernah senyum. Siapa tu? Itulah Malik, penjaga neraka, dan dia tidak pernah senyum sejak dia mula lihat neraka. So kalau kita ni muka tak pernah senyum, dia muka malaikat Malik lah. Dia macam muka malaikat Malik lah, tak senyum. Muka masam
Saya pegang ni kemasan dia serius. Dia muka serius. Dia muka dia gitu kot. Muka dia orang kata muka ketat lah. Dia kalau longgar muka dia longgar-longgar dia senyum lah. Kenapa? Dia nampak neraka ni sampai dia tak ada selera nak senyum. Biarlah hendaknya Tuhanmu. Dia kata, biarlah Tuhan kau matikan kami. Kerana kami tak tahan menderita. Malaikat menjawab, sesungguhnya kamu tetap kekal dalam azab. Ini malaikat Malik Allah suruh jawab macam ni. Mana-mana ahli neraka kata, matikan kami. Memang matikan kami, tak tahan biasa. Perkataan ni akan keluar dari mulut ahli neraka. Matikan kami. Wahai Malik, kau minta dengan Tuhan, matikan kami. Malik kata apa? Tak, kau kekal dalam neraka. Siapa ni? Orang yang berdosa dan kufur. Dalam dosa kufur lagi. Yang terkufur. Sebab tu saya kata baca tauhid yang jatuh kufur. Orang kufur ni dia kekal dalam neraka. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa. Sesungguhnya maknanya benar, betul, tak tipu, betul, sungguh. Orang yang berdosa itu kekal dalam neraka. Neraka itu bernama Jahannam. Jahannam. Tidak diringankan azab itu dan mereka menderita dalam keadaan yang sangat berkuasa. Tak boleh buat apa dah. Dan kami tidak mengenai mereka, tapi mereka yang mengenai diri mereka sendiri. Menganiaya ni maknanya menzalimi. Sebab tu salah satu kalimah taubat yang elok kita baca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zalim. Ingatku. Tiada Tuhan melainkan anta. Anta ni engkau. Tiada Tuhan melainkan engkau. Subhanaka. Sesungguh maha suci engkau. Ini. Sesungguhnya kami kuntu minaz zalimin. Kami ini terdiri daripada orang-orang yang buat zalim. Buat zalim apa? Kami biarkan badan kami berdosa. Lidah kami berdosa. Zalim lah. Biarkan tangan kena bakar nanti ke akhirat. Badan kena bakar. Zalim ni kami, dia akan badan kami bakar. Bukan kau naya, kami yang buat. Kami yang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau kita tengok banyak ayat-ayat susunan-susunan ulama yang menceritakan tentang kaedah melembutkan hati sendiri atau hati orang lain, dia akan sebutlah. Baca Bismillah 5, bawah tu contoh bawah tu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lepas tu baca lagi ada ayat Quran. Bawah tu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada lagi ayat Quran. Lepas tu bawah tu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa? Setiap kalimah-kalimah memohon ayat Quran yang berkaitan dengan lembut hati ni mestilah diselangi dengan orang yang memohon itu mesti mengatakan dia banyak dosa dan dia minta ampun pada Allah dan dia mengaku engkau lah Tuhan yang boleh mengampun. Siapa baca la ilaha illa anta ni? Nabi Yunus. Bukan sebab dosa. Nabi tak berdosa. Dulu saya dengar ada satu ustaz, dia ceramah oleh Nabi. Dia kata kalau kita nak orang dengar cakap kita kena banyak zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebab apa? Nabi Yunus ni dia masa naik kapal sebab dia agak sedih, kaum-kaum dia tak nak dengar cakap dia. Jadi dia pun menumpang kapal dagangan, dibawa jauh ke negeri orang, nanti tiba ibu datang, mereka buang barang ke kapal masih nak uyang ayam lagi, mereka undi. Siapa kena undi, mereka kena keluar dari laut sebab nak ringan ke kapal. Diundi nama Nabi Yunus, diundi lagi nama Nabi Yunus. Nabi Yunus pun terjun ke laut, maka disambar masuk dalam perut ikan. Ini budak tadika untuk kita ni. Ikan Nun. Jadi gelap. Jadi Allah ilhamkan dia baca 3 hari 3 malam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hari keempat dikeluarkan Nabi Yunus ini ke satu pulau. Dekat pulau itu Allah tumbuhkan pokok-pokok labu. Nabi Yunus makan labu segar di badan dia. Lepas tu Rasulullah ni antara benda yang dia suka tu labu.
Abu Hurairah kata, aku nampak Rasulullah ni dia masuk tangan dia nak ambil labu dalam bekas kuat. Tangan dia ambil labu. Jadi sejak itu, hari itu aku suka makan labu. Kenapa? Rasulullah suka makan labu. Takkan balik kan beli labu tu. Dia labu, buat masak lemak labu. Macam. Masak lemak labu. Come on Ustaz, saya orang KL, saya makan pizza. Kau makanlah pizza, macam apa pizza ni? Saya makan pizza, Ustaz, saya nak makan lemak labu. Aku tinggal lah. Ambil labu buat pizza. Saya makan pizza labu. Kalau tinggal dia labu. Ustaz. Ustaz. Apa? Apa dia kata orang lain? Kenapa? Dia makan. Goreng ikan masin dengan labu masak mamak. Jadi dulu saya cakap lah, saya pernah mengajar vocational gombak. Hari pertama saya ngajar, saya tanya dengan budak-budak ni, ada soalan tak? Budak-budak tu diam. Lepas tu ada cikgu bangun, Ustaz, ada soalan tu. Dia tanya apa tau? Macam mana nak mengatasi budak-budak yang biadab dengan guru? Sian dari kenal. Betul, budak-budak memang orang dengar ni macam-macam kan. Kalau dengar cerita cikgu ni kita rasa ngeri ya, budak-budak ni nakal lah. Saya jawab macam mana guru jawab lah. Guru-guru kata ibu apa, cikgu-cikgu, cikgu-cikgu. Yang berurusan dengan orang ramai. Kalau nak orang ramai dengar cakap dia dalam mengamalkan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan sambungan dia wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini ada ustaz cakap lah. Nama ustaz dia Johari. Dia sebut nama kan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mengambil sirah Nabi Allah Yunus. Dan bila dia keluarkan dari ikan Yunus, dia balik pada kaum dia dan kaum dia semua ikut cakap dia. Dia baca tu 3 hari 3 malam lah. Kan balik kan ambil anak dekat pasti. So dia nyanyi. Wahai kawan-kawan, mari dengar cerita tentang Nabi Yunus dalam perut ikan Nun. Wahai kawan-kawan. Ini pun nak terus sambung tak reti. Ini tak boleh dengar begitu nyanyi. Janganlah bimbang, Nabi Allah tetap dalam pembelaan. Nabi Yunus berkata pada kaumnya, sembahlah Allah yang Maha Esa 30 hari 30 malam tu 3 hari 3 malam lah. Tu kisah Nabi Yunus tu. Malik ni dia ni tak pernah senyum. Inilah dalil yang menyatakan ada malaikat jaga neraka nama dia Malik dan Allah cerita dalam Quran kita kena beriman dan dengan Malik ni ada. Nanti orang-orang dalam neraka dia berkata wahai Malik kau mintalah biarlah hendaknya Tuhanmu Allah Ta'ala ni matikan kami. Sebab apa? Tak larat tak kena azab. Na'udzubillah ni tadi. Kita ni kalau boleh doa kita ni memanglah wa na'udzubika min syarri kaunar. Itu doa kita dan tindakan kita mesti ke arah wa na'udzubika min syarri kaunar. Dan lindunglah kami daripada neraka. Tapi perbuatan kita kadang-kadang dia pergi macam perbuatan orang masuk neraka. Kita ngumpat, kita lawan suami, kita cakap kasar dengan suami, kita kata suami kita bodoh lah bang, bodoh. Bahalul lah bang ni, bahalul. Itu mula kita kata tak nak masuk neraka. Tapi perbuatan kita ni dengan suami pun dah macam nak masuk neraka. Lawan suami, keluar rumah tak nak beritahu. Macam-macam lah. Dengan suami pun dah banyak salah. Belum cerita dengan masyarakat kan. Dan pada waktu sama kita tertipu, kita banyak ibadah, kita banyak tahajud. Tapi tak sedar ada benda yang standby nak masuk kita neraka. Kalau kita gagal dengan suami kita. Ini nak kena hati-hati. Nak kena jaga-jaga kan. Gagal dengan suami, mana masuk neraka. Perempuan yang ada suami kan.
Lepas tu nak kena baik-baik lah, nak kena faham apa perempuan ni dia banyak masuk neraka sebab suami. Rasulullah kata, aku nampak dalam neraka ni ramai perempuan. Sahabat tanya, adakah mereka kufur dengan Allah? Tak, mereka kufur dengan suami. Allah kata apa? Bila seorang suami itu buat satu kesalahan dan suami itu banyak buat kebaikan, dia akan berkata, engkau ini tidak benar. You are useless, borderless, codeless, wireless, flawless, paperless. Macam-macam less dia kata lelaki dia. Ini Nabi dia cakap. Inilah dia katakan perempuan adalah perempuan. Jaga-jaga. Memang suami kena nak cakap apa nak kena fikir. Dosa tak cakap macam ni dengan dia. Walaupun dia tak semayang sekalipun. Silap dengan suami. Saya memalam kat mula. Okey. Ustaz, itu surah Az-Zukhruf Ustaz, bukan Az-Zariyat. Az-Zukhruf. Ya Ustaz. Tukar-tukar ni. Az-Zukhruf. Az-Zukhruf. Kira. Az-Zukhruf. Okey. Nombor 7. Ni ada lagi satu dalil Al-Alaq ayat 15-18. Ini boleh catat. Malaikat yang nombor 8 dan nombor 9 dia ada dia punya pair lah. Kalau ada nombor 8 tu dia ada kawan nombor 9 sekali. Itu nama dia Raqib. Raqib. Nama dia Aqid. Raqib ni catat amal manusia yang mukallaf ni dia Islam, dia berakal, dia balik daripada kebaikan. Atau dia catat juga orang yang berakal balik daripada benda yang dibuat jahat. Maka ada rekod. Kalau dalam kitab Paku Iman dia kata dia rekod pada setiap benda. Saya kata contoh ya. Sekarang ni pukul 9.30 berapa bulan saya duduk sini. Saya pandang mana? Dia catat. Mereka catat, dia pandang sini. Mereka catat, dia pandang sini. Mereka catat, dia pandang depan. Mereka catat, dia angkat tangan. Dia catat. Not even a moment, satu saat, satu detik terlepas. Dia catat, jaga-jaga. Dia macam TV yang buat recording. Walau sebesar zarah kebaikan, dia catat. Kita keluar dari masjid, sampai belakang nampak kipas tak tutup. Membazir lah di masjid kan. Kita tutup punya, membazir di wakaf masjid ni. Malaikat catat. Ada. Saya nampak ada kertas. Kertas gula-gula, coklat dekat masjid dekat rumah perempuan, kita ambil. Tahu dalam beg, kat rumah kita buang. Allah Ta'ala catat. Walaupun sebesar zarah. Ada kecil. Kita tolong orang angkatkan rehal. Tolong orang bukakan pintu. Nampak orang tua, kakak-kakak kita turun tangga nampak kepayahan. Kita tolong pegang. Tolong ambil slipper dia. Pusingkan slipper dia biar dia boleh masuk dengan mudah. Pegangkan barang dia. Allah akan nilai. Itu bukan sebesar zarah, itu besar tu sebenarnya itu pada dia. Kita senyum kat orang. Apa khabar? Allah Ta'ala suruh malaikat ni kau catat pada dia. Kenapa? Dia sedang membuat kebaikan. Banyaknya pahala boleh buat kalau nak buat lah. Keluar je jaga masjid, syukur ya Allah kau beri aku belajar. Allah catat kebaikan. Malaikat catat. Kenapa? Dia syukur dapat buat taat. Banyaknya pahala kalau pandai ya. Kau tahu apa nak buat pandai. Ini surah Qaf ayat 17-18. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewakilkan 2 malaikat atas seseorang.
Ini ayat ini. Semasa dua malaikat yang mengawal dan menjaganya, menerima, menulis segala perkataan, menulis segala perbuatan. Apa kita cakap, semua, everything will be recorded. Dia dirakam. Nanti kat pada masa keluar, umpat pun keluar, mengaji pun keluar, zikir pun keluar, menipu pun keluar, lawan cakap suami pun keluar, lawan cakap mak bapak pun keluar, marah anak macam anak pun keluar, semua keluar. Kenapa? Jadi kau. Kenyataan anda diambil. Saya detik. Saya tahan. Detik. Satu duduk di kanan, itulah dinamakan rakib. Kalau kita kata rakib belah kanan. Satu lagi duduk kiri, itu nama dia atib. Nama diberi rakib dan atib. Tak ada sebarang perkataan yang dilapaskan atau perbuatan dilakukannya, melainkan ada di sisi manusia itu malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Nama dia apa? Nama dia rakib, nama dia atib. Wajiblah orang Islam itu percaya di kiri kanan ada malaikat yang mencatat. Nak buat apa buat? Kalau nak catat, apa tahu? Tak apa buat? Tahu. Kenapa Allah boleh catat? Sebagai bukti keadilan. Kau masuk neraka sebab kau buat ni. Aku ada tawakil berkata amalan kau. Memang aku tahu kau buat. Allah kata, tapi ni yang direkodkan. Kau tengok buku laporan kau nanti kat pada masa itu dalam buku laporan tengok. Dan Allah akan tanya, kau tengok buku kebaikan kau, tengok. Tengok dia baca. Buat ini, sedekah, pergi ngaji, begini, jaga mak, cakap baik dengan suami, hidang suami makan, tengok. Lepas tu Allah tanya, ada tak amalan baik engkau yang engkau buat, malaikat aku tak catat. Dia check lah. Dulu ada hantar pisau. Ada. Dulu ada buat ni. Ada. Tak ada wahai Tuhan. Tengok pula kejahatan kau. Tengok kejahatan. Empat. Tu empat tahu. Tak tutup aurat. Seluar ketat. Baju sendat. Keluar. Buka lagi, jumpa lagi. Pakai gitu. Pakai gitu. Air shadow. Pakai blusher. Pakai foundation. Pakai bedak. Pakai yang ini. Pakai ini. Beri jangan berdemo. Kalau kata dia baju begini. Tak pakai sarung tangan. Oh, dia kata banyaknya. Tak pakai sarung tangan. Tak pakai sarung kaki. Tak pakai sarung tangan. Keluar rumah tak aurat. Keluar rumah pakai sukuk. Pakai baju lawa. Ambil barang online. Gini. Apa ni? Semua kau cakap. Kalau kat koridor pakai sepuk aja. Tudung tak pakai. Kalau kat koridor duduk flat. Dia baju. Selamba je. Tak ada rasa berdosa. Dia baju ni pakai sepuk ni. Dia baju. Dia nyanyi lagi. Setelah kau pergi, ku selalu berduka. Tudung tak pakai tak? Kau nyanyi lagu Uji Rashid. Tengah Uji Rashid bertolong kau. Ambil online, dia nyanyi lagi. Wahai pakai baju kelawar, koyak lagi ni. Ya Allah. Malaikat catat, ini pakai baju koyak. Keluar. Duduk flat, dia kata mana orang nampak? Orang tak nampak, orang bawa tu apa? Dia tengok atas, cantik flat ni. Nampak akak? Tak pakai tudung. Pakai sekut je. Catat, malaikat catat. Dia kata dia buku apa ni? Celakalah aku. Al-Quran kata. Celakalah aku. Buku apa ni? Semua perkara dicatat. Aku dah tak ingat dah dulu aku nyanyi lagu Rashid. Sambil tak pakai tudung. Sambil tak pakai tudung. Celakalah buku ni. Allah tanya, adakah kejahatan yang kau buat? Tapi malaikat aku catat. Dia check. Engkau tak zina, tapi aku dah zina nama aku. Oh tak ada wahai Tuhan. Kalaulah waktu tu ditimbang amalan dia, lebih banyak amalan jahat dia, lebih banyak dia amalan baik dia, maka Rasulullah kata dicampakkan dia ke dalam
neraka. Tu nak kena taubat ni, buku kiri ni nak kena taubat ni. Nak kena taubat. Jangan buat lagi, jangan tutup aurat lagi. Jangan pakai seluar ketat lagi. Jangan pakai baju selat lagi. Jangan make-up gila-gila lagi. Ni dah pakai emas ni, bagus lah, tak payah make-up lah. Dulu pakai gini, mata keluar biru, tutup oren, muka hijau. Ada traffic light kan tadi. Tahu, traffic light pun kata ni traffic light ke apa ni? Dengan pakai merah sini, apa semua. Terutama pergi mahu kahwin, terutama majlis makan malam. Majlis masa ni lah perempuan dia berhias. Kalau orang kahwin ni, dia tak nak pakai baju pergi surau. Ni gelobong-gelobong macam kampung kita. Dia pakai baju yang ada potong. Ada potong apa? Ada cutting. Ada cut. Cut. 28, 32. Tak apa. 38, 45. Tak payah nak cutting lah tak. 28, 45. Dia pakai baju ni. Kalau boleh berkilat, yang berkilat dia pakai orang kahwin. Tengok. Dia nak tujuan apa? Orang ramai. Nak tujuan apa? Nak tujuan orang. Ini yang berbihat. Ini yang berbihat. Jangan pakai baju pelik-pelik. Baju tudung ada lampu. Tutak. Apa benda dia pakai lampu raya sampai turun baju lampu ni. Dia cari perhatian orang. Itu semua akan dicatat. Dan nanti akan dipersembahkan di akhirat. Siapa tulis ni? Rakib-rakib. Beriman. Okay. Nombor 10. Malaikat Ridwan. Tugas malaikat itu menjaga syurga. Malaikat Ridwan adalah ketua malaikat menjaga syurga. Berkata Ibnu Katsir dalam kitab tafsir dia, antara mereka ada yang ditempatkan untuk menjaga syurga dan mempersiapkan kemuliaan bagi penghuninya. Dia siapkan syurga ni nak diraikan. Penghuni-penghuni syurga ni. Menyiapkan penyambutan bagi penduduknya. Malaikat Ridwan ni dengan pembantu dia bersiap-siap nak raikan penduduk syurga. Mulai daripada pakaian. Ini orang ni baju di mana? Orang ni baju dia apa? Dahsyat dia raikan penduduk syurga ni. Macam satu kristal yang sangat meriah. Lepas tu tempat tinggal dia, siapkan makanan dia, siapkan minuman dia dan lain sebagainya. Yang mana pakaian ni tak pernah dilihat oleh mata. Nikmat ni tak pernah dilihat oleh mata. Hiburan-hiburan dia tidak pernah dengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Penjaga syurga adalah seorang malaikat yang dijuluki ni apa? Dinamakan dia dengan Ridwan. Disebut dengan jelas di beberapa hadis. Tu nama dia Ridwan. Ridwan ni bermaksud apa? Ridwan bermaksud dua keredaan. Bila orang beriman mati, waktu Allah kata radiyatan mardiyah. Engkau diredai dan engkau meredai. Dia reda nak masuk surga. Dia reda nak masuk surga. Dan Allah reda nak jumpa dia. Jadi dua keredaan. Ada juga ulama tafsirkan, orang yang dapat reda Allah ni, dia reda pada dua perkara. Apa dia? Dia reda dengan hukum Allah. Satu. Dia reda dengan hukum Allah. Satu. Lagi satu, dia reda dengan apa yang Allah tentukan pada dia di dalam syurga. Dalam dunia. Dalam dunia. Apa Allah tentukan di dalam dunia? Miskin ke, sihat ke, sakit ke, apa ke, begitu ke, begini ke. Apa Allah tentukan dalam dunia, dia reda. Apa jadi sakit ke, dia reda.
Orang yang reda gini dan dia reda dengan hukum. Wajib dia buat, sunat dia buat. Harap dia tinggal tanpa rasa terlalu besar. Jadi orang yang buat dua perkara ni akan diberi keredaan Allah sebab tu dia nak mati. Itu yang dikatakan radiyatan mardiyah. Dan guru kata bila bertemu dengan dua reda itulah nama dia Ridwan. Ridwan apa? Ini adalah malaikat yang menjaga akan surga. Ini ada malaikat yang akan menjaga akan surga. Setelah dia reda dengan apa yang Allah tentukan pada dia. Dan dia reda dengan ketentuan yang Allah berikan pada dia. Jadi benda yang paling susah reda dengan apa yang Allah tentukan. Lepas tu Rasulullah kata apa? Sabar itu adalah pada sentuhan yang pertama. Atau sabar itu adalah pada mula-mula berlaku. Itu nama sabar. Kita kena sesuatu yang kita dapat tahu puk sakit. Mula-mula sekali kena sabar. Itu nama sabar. Itu sabar. Kita kena sesuatu yang kita tak suka lah. Apa benda tak nak kita ke apa, puk, mula sabar dulu. Yang sabar yang dulu tu nama sabar. Allah kata sabar itu pada tempuhan yang pertama. Mula kena tak sabar. Tak ada sabar. Kenapa nak bersabar? Allah tak beri pahala yang besar. Itu namanya dia reda. Dia sabar dia datang reda. Sabar dengan apa yang Allah tentukan pada dia. Itu namanya sabar. Okey. 10. Habis. 10 malaikat. Para ulama ini juga dalil apa ni? Dalil beriman dengan malaikat. Ini kat sini. Malaikatnya ini dalil. Para ulama telah bersepakat tentang kewajiban beriman kepada para malaikat. Maka sesiapa yang mengingkari akan wujud. Wujudnya maknanya adanya malaikat. Kewujudan mereka siapa yang engkar akan wujudnya malaikat, engkar ni maknanya tak beriman. Dia tak beriman akan wujudnya malaikat. Dia tak beriman, dia tak percaya. Atau sebahagian daripada mereka, dia percaya, bukan akhir dia percaya, laki akhir tak percaya. Malik percaya, Ridwan tak percaya. Sebahagian daripada mereka. Seperti mana disebutkan oleh Allah Ta'ala, hukumnya adalah kafir kerana bercanggah dengan Quran, sunnah dan ijma' ulama. Orang tak percaya pada malaikat kafir. Dia kata tak percaya ada Jibril, kafir. 9 percaya. Tapi tak percaya, kafir. Ni bahaya ni. Kenapa? Dia telah tidak mengamalkan rukun iman. Apa ni? Beriman dengan malaikat. Tu jangan jadi macam ni lah. Nanti kita sambung nombor 7. InsyaAllah. Fakta nombor 7. Bukan malaikat nombor 7. Fakta nombor 7 ni. Okey, cukuplah. Nanti jumpa lah minggu depan insyaAllah. InsyaAllah izin kita jumpa. Terus belajar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih semua. Wabillahi a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله